Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Petang ini kita nak cerita tentang fitnah RM10 juta terhadap SPRM. Yang mana menurut Ketua Pesuruh Jaya SPRM Malaysia, SPRM, yaitu Tan Sri Azhambaki, beliau menyilar. Beliau mengatakan bahwa inilah tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tambah, sebagai orang yang tidak berguna. Kenapa saya kata tidak berguna? Karena saya setuju dengan kata-kata Tan Sri Azhambaki apabila beliau kata inilah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan penguatkuasaan seperti SPRM hilang kepercayaan daripada masyarakat. Bukan karena kesalahan SPRM, bukan karena tindakan SPRM, bukan karena kekilafan, bukan karena kelalaian, bukan karena kesilapan, bukan juga karena kejahatan SPRM, tetapi karena susu setitik, nila setitik rosak susu sebelanga. Manakan tidak, apabila orang yang memfitnah SPRM itu tiba-tiba pula tampil meminta maaf. Beliau kata, beliau tersalah cakap, terlanjur kata. Pernah dengar kata pepatah Melayu? Terlanjur perahu boleh ditarik, terlanjur kata tak boleh tarik, rusak. Rusak apa? Binasa tubuh. Jadi saya sangat setujulah dengan nasihat daripada netizen selepas isu fitnah RM10 juta yang kononnya diterima oleh SPRM dalam kes berkaitan dengan Wan Saiful Wan Jan, yaitu Ketua Penerangan Bersatu, yang mana itu adalah satu fitnah dan telah pun diakui oleh orang yang mengatakan itu sebagai satu kesilapan beliau kata. Jadi saya setuju dengan netizen mengatakan bahwa SPRM ini patutnya lebih bertegas. Yang hairannya bila SPRM bertegas, ramai yang marah. Bila SPRM terlalu berlembut, ramai juga yang marah. Tapi saya sebagai penganalisis politik dan pemerhati politik dan juga untuk pengamal kepada medsos ini, media sosial ini, pempengaruh media sosial, saya percaya SPRM patut untuk lebih bertegas. Mana-mana pihak yang terbukti memfitnah, terbukti memperkecil-kecilkan credibility SPRM, patut cepat-cepat diambil tindakan. Supaya kenapa? Supaya semua orang yang terlibat atau ada niat lagi untuk mau memfitnah SPRM, berhentilah memfitnah, tidak berani lagi selepas ini. Kadang-kadang saya setuju juga dengan Sabudin Husin yang mengatakan bahwa beliau kagum dengan apa yang Anwar Ibrahim buat. Karena menurut dia, Anwar Ibrahim ini adalah satu pribadi yang luar biasa. Sehingga ke hari ini beliau banyak kali memaafkan orang. Walaupun dalam media baru-baru ini ada seorang pemimpin PAS mengatakan Anwar Ibrahim lebih pendendam berbanding Tun Mahathir. Saya tidak setuju sama sekali. Saya tak setuju sama sekali dengan perkara itu. Karena pada pendapat saya, menurut saya, Anwar Ibrahim adalah seorang pribadi yang jauh lebih mulia hatinya dengan berbanding siapa-siapa pun pemimpin yang ada di Malaysia. Kenapa? Karena beliau banyak kali memaafkan orang. Lihat saja dalam isu terkini berkaitan dengan saman fitnah oleh Ketua PAS di mana di Perak, yang mana apabila Anwar Ibrahim bersetuju untuk menyelesaikan isu fitnah terhadap beliau melibatkan LGBT, Anwar Ibrahim telah pun mengarahkan melalui peguamnya untuk menyelesaikan hal tersebut. Bayangkan saja di mana ini persoalan saya. Kalau ada pemimpin yang kata Anwar Ibrahim itu pendendam lebih daripada orang lain, lebih daripada Tun Mahathir Mohamad, saya nak tanya, di mana faktanya? Di mana sudutnya? Kerana Anwar Ibrahim mampu memaafkan orang. Balik semula kepada SPRM. Saya fikir SPRM patut mengambil tindakan lebih wajar untuk para pemfitnah, terutamanya melibatkan penguatkuasaan Malaysia ini, kerana ianya melibatkan integriti bahkan institusi itu sendiri. Kita perlu memperkukuhkan SPRM dengan lebih baik lagi. Dan kepada mereka yang sudah dikaitkan dengan apa-apa isu termasuk penyelewengan, kes salah guna kuasa,
termasuk meminta dan menerima rasuah, semua sepatutnya melaluinya dengan lebih tenang tanpa menyalahkan SPRM. Karena saya masih yakin bergoyangnya pokok mesti ada angin, berlakunya sesuatu karena ada sebab. Jadi kita harus memikirnya secara positif. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pagi ini isu paling hangat melibatkan SPRM, Parti Bersatu, Pemimpin Bersatu, dan yang paling menarik melibatkan dakwaan rasuah untuk dana projek ataupun dana jana wibawa. Sebelum kita teruskan isu dan ulasan hangat pada pagi ini, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma untuk mendapatkan isu terkini dan juga membantu mengembangkan channel ini. Baiklah, saudara-saudara sekalian, hari ini segala persoalan hampir terjawab 100%, walau bagaimanapun belum lagi 100% persoalan terjawab. Mungkin baru 80% terjawab persoalan-persoalan mengenai projek penyelewengan rasuah yang didakwa berlaku di dalam dana jana wibawa, salah pula disebut. Hari ini disahkan Wan Saiful, Pemimpin Bersatu, disahkan didakwa di Mahkamah Tinggi. Wah, ini gara-gara dakwaan menerima rasuah sebanyak Rm6,9 juta. Belum bersalah tetapi sudah didakwa. Walau bagaimanapun, Wan Saiful Wanjan telah membuat pengakuan yang memang seperti kita jangka. Beliau tidak mengaku bersalah, bahkan beliau tak mengaku minta terima rasuah Rm6,9 juta. Jadi oleh sebab itulah dimohon untuk dibicarakan. Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wanjan, dihadapkan ke Mahkamah Session hari ini atas dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah Rm6,9 juta membabitkan projek jana wibawa bernilai Rm232,0 juta pada tahun lalu. Bagaimanapun, Wan Saiful, 48 tahun, yang juga ahli parlimen Tasik Gelugur Pulau Pinang, mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Azura Alwi. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita memang kagum ialah apabila SPRM melakukan tugasan begitu tangkas cepat, sehinggakan dakwaan telah pun dibuat. Selepas siasatan hari demi hari, dalam beberapa minggu, akhirnya ada orang yang mula disiasat. Dan juga dinyatakan bahawa Wan Saiful sebenarnya bersama seorang ahli perniagaan juga yang mesra bersatu telah didakwa di mahkamah hari ini. Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dijangka akan mendakwa Ketua Penerangan Bersatu yang telah didakwa pun hari ini ketika agensi itu sedang menyiasat kewangan parti berkenaan. Sumber SPRM mengesahkan ahli parlimen Tasik Gelugur itu telah ditahan dan akan didakwa di mahkamah hari ini berhubung inisiatif jana wibawa. Beberapa sumber Bersatu juga mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa Wan Saiful telah pergi ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya hari ini untuk membantu siasatan. Satu sumber berkata dia telah pergi ke pejabat SPRM pada jam 8 malam dan tidak dapat dihubungi sejak itu. Dijangka turut didakwa bersamanya pagi ini ialah seorang ahli perniagaan iaitu Adam Razlan yang sebelum ini telah ditahan reman beberapa hari untuk proses siasatan oleh SPRM. Sementara itu, jemputan akhbar daripada SPRM menyatakan dua individu akan didakwa di Mahkamah Kuala Lumpur berhubung kes jana wibawa pada pagi ini. Kedua-dua individu itu tidak dinamakan seperti amalan biasa dalam jemputan sedemikian. Penangkapan itu dibuat ketika siasatan terhadap akaun Bersatu dan inisiatif kerajaan semasa era Presiden Bersatu, iaitu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. SPRM telah pun membekukan akaun bank Bersatu dan menyoal Muhyiddin pada 16 Februari selama berapa jam berhubung jana wibawa. Program jana wibawa atau program
Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputra Berwibawa diperkenalkan untuk mempercepatkan pelaksanaan projek dan memacu pemulihan ekonomi negara pasca COVID-19. Ia juga bertujuan meningkatkan kemampuan kontraktor Bumiputra untuk membantu mereka menjadi lebih berdaya tahan dan berdaya saing. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said berkata, beberapa senarai surat setuju terima SST yang dikeluarkan menerusi projek di bawah program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputra Berwibawa Jana Wibawa adalah melibatkan ahli keluarga pemimpin utama parti politik tertentu. Bagaimanapun, menurut beliau, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM setakat ini belum dapat mengenal pasti nilai sebenar projek itu. Beliau berkata SPRM telah menjalankan siasatan terhadap isu berkaitan tender rundingan terus, antaranya projek di bawah Jana Wibawa yang melibatkan projek pembangunan dan infrastruktur. Sebanyak 56 projek telah mendapat SST dan keseluruhan projek tersebut bernilai RM 6.3 bilion. Katanya menerusi jawapan di Parlimen hari ini kepada pertanyaan ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng yang bertanyakan berapa banyak projek yang terlibat dalam salah guna kuasa dan apakah nilai projek tersebut. Ikuti terus ulasan selepas ini.